Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi, salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-370 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga pertemuan ini ada sesuatu perkara baru yang kita belajar, ada sesuatu yang kita dapat ambil pengajaran, dan ada sesuatu yang kita boleh bawa dalam kehidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat yang kelihatan di ruang komen, Kak Zuraida Siddiq, Zimah Don, Hamimah Musan, Siti Sarah, Safia Sapian, Atika Farziana Surya, kemudian Hamimah Musan, Muhammad Nizam Rahadi, Rani Idris, Syamsiah Saleh, Rin Khairil, Salina Muhammad Noor, Sania Mustafa, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Sambil itu, sambil kita menunggu sahabat-sahabat kita yang lain, apa kata sama-sama kita mulakan dengan perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk Allahumma salli sayyidina Muhammad maklumkan adakah suara saya jelas pada pagi ini. Kalaulah jelas, mohon maklumkan jelas, dan jelas daripada mana. Kalau dapat membantu, moga-moga saya tahu bahawa perkongsian pada pagi ini adalah tidak ada sebarang gangguan. Sebab saya berada di luar pada pagi ini, ada urusan di luar. Maka sebab itu harapkan sahabat-sahabat punya maklum balas, adakah suara saya jelas, dan kalaulah jelas daripada mana. Lalu pada pagi ini kita telah tiba pada muka surat 143 pada surah yang ke-6, surah Al-An'am, pada ayat yang ke-122, pada ayat yang ke-122. Lalu USJ jelas, kata Maziah, terima kasih. Kemudian Aminah Hitam, Kak Aminah Hitam daripada Shah Allah jelas. Daripada Aluk Ustaz jelas, kata Harizam. Kemudian Kulim jelas, terima kasih kepada yang memberi maklum balas. Alhamdulillah. Daripada KL jelas, Fatimah. Daripada Cyberjaya jelas, kata Zimah Don. Okey, JB pun jelas. Terima kasih kepada semua yang memberi maklum balas. Jom kita lihat ayat yang ke-122 daripada muka surat 143 pada surah yang ke-6, surah Al-An'am. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Firman Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada yang memberi maklum balas daripada Kuala Besut, daripada PD, daripada Singapura Zainul Hadi, daripada
Okey. Okey. Daripada Singapura, daripada Perak Tengah, daripada Melaka, daripada PD, Rembau, Muar, Singapura dan beberapa tempat yang lain. Okey. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih. Ada juga daripada Kuching, terima kasih. Maka firman Allah pada ayat 122. Apakah yang ada pada ayat 122? Jom kita perhatikan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, awaman. A adalah istifham, soalan. Tapi seperti mana yang berkali-kali saya terangkan, di sini soalannya bukanlah bermaksud pada waktu itu kerana tidak tahu jawapan. Tetapi ini soalan dalam bentuk engkar, tidak bersetuju. Adakah awaman dan adakah orang yang. Di sini bermula daripada ayat 122 ini, Allah sedang memberikan tamsil, perumpamaan. Perumpamaan tentang siapa? Hal, keadaan orang-orang kafir dan juga orang-orang beriman. Lalu Allah berikan perumpamaan kerana berkenaan tentang peristiwa pada zaman tersebut. Nabi SAW diganggu, dipertikaikan oleh orang-orang musyrik Mekah berkenaan tentang sembelihan. Maka wahai Muhammad, kenapa sembelihan Tuhan? Maka pada waktu itu kamu kata halal. Pada kemudian sembelihan kamu kata halal, tapi binatang yang mati kerana Allah yang mati seperti yang kamu kata haram. Maka kamu kata haram. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala di sini, awaman dan adakah, kana awaman dan adakah orang yang maita dahulunya dia mati. Apakah maksud mati di sini? Maksud mati di sini adalah hatinya mati. Sebelum dia masuk kepada Islam, hatinya mati. Pada waktu itu dirinya mati. Firman Allah, awaman kana maitah. Adakah? Tapi pada waktu itu istifham ingkar. Adakah? Waman dan orang yang. Kana adalah dia. Maitah dahulunya adalah mati. Apakah yang dimaksudkan mati di sini? Yang dimaksudkan mati di sini adalah sebelum daripada dia beriman. Maka firman Allah, awaman kana maita, dan adakah orang yang dahulunya dia mati. Mati bukan daripada sudut apa? Mati daripada sudut hatinya mati. Ataupun makna yang kedua, mati maksudnya dia tidak bernyawa. Mati pada waktu itu dia tidak bernyawa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka ahyaina, kami berikan kehidupan kepadanya. Apakah maksud kami berikan kehidupan? Sama ada makna yang pertama, kami anugerahkan Islam kepadanya. Ataupun makna yang kedua, ahyaina, kami berikan kehidupan ketika mana sebelum daripada itu dia tidak hidup, dia adalah mati. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, awaman kana maitan fa ahyaina, adakah orang yang sebelum ini tidak bernyawa lalu kami hidupkan? Ataupun terjemahannya, adakah orang yang sebelum ini dia tidak beriman lalu kami berikan iman kepadanya? Waja'alna, tidak cukup sekadar itu, dan ja'alna, kami jadikan lahu, untuknya, baginya, nura, adanya cahaya. Dan dengan cahaya itu apa dia buat? Yamshi, dia berjalan, bihi, dengan cahaya itu, finnas, di kalangan manusia. Dia ada cahaya. Contohnya pada waktu malam dia ada cahaya. Maka pada waktu itu dia tidak sesat. Dia tak langgar orang. Dia pasti takkan jatuh dalam lubang. Dia pasti takkan terlanggar tiang. Pada waktu itu dia tidak akan sesat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah perumpamaan yang pertama.
Apakah maksud perumpamaan yang pertama ini? Maksud daripada perumpamaan yang pertama ini adalah satu perumpamaan untuk orang beriman. Yang mana orang yang beriman, maka pada waktu itu sebelum dia mendapat petunjuk, dia adalah seperti maita, seperti orang yang mati. Itu umpamanya. Sebelum dia beriman, sebelum dia dapat agama, maka pada waktu itu keadaannya adalah seperti maita. Orang yang mana orang yang mana tidak bernyawa. Maka firman Allah, fa'ahyaina, kami berikan kepadanya Islam, kami berikan kepadanya iman, lalu dia pun masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang yang masuk Islam, orang yang beriman, jika dia benar-benar nak mengamalkan Islam, jika dia benar-benar pada waktu itu nak mengamalkan akan agama Allah, maka firman Allah, kami jadikan untuknya adalah cahaya. Dan cahaya itu sebenarnya adalah perumpamaan mudah untuk faham tentang petunjuk. Lalu orang yang ada petunjuk adalah umpama orang yang ada cahaya. Maka orang tersebut dia takkan terjatuh dalam lubang, dia takkan terlanggar akan tiang. Dia pada waktu itu tidak akan berada dalam kehairanan, nak jalan ke arah mana, gelap ni. Tak ada, dia ada cahaya. Umpama orang yang pada waktu malam ada cahaya, dia boleh bergerak ke mana-mana. Berbanding dengan orang yang berada dalam kegelapan, dia tak boleh pergi ke mana-mana. Maka daripada sini Allah menggambarkan keadaan orang beriman adalah seperti, kerana zaman dahulu tak ada elektrik pada waktu malam, maka malam adalah gelap gelita, perlukan kepada pelita, perlukan kepada cahaya, barulah boleh bergerak ke mana-mana. Jadi Allah berikan perumpamaan supaya manusia mudah faham pada waktu itu lagi. Maka firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah perumpamaan pertama, iaitu kamu ada cahaya pada waktu malam, pada waktu gelap. Dan kemudian yamshi, dengan cahaya itu kamu boleh berjalan, kamu boleh bergerak, kamu boleh berpindah tempat, kamu tak perlu berada dalam kehairanan, tak bergerak ke mana-mana. Dalam keadaan kamu ada roh kerana kamu hidup, dalam keadaan kamu ada cahaya, maka pada waktu itu banyak perkara baik yang boleh kamu lakukan. Maka daripada roh itu, ianya kehidupan itu adalah umpama akan Islam. Adapun pada waktu itu cahaya adalah ibarat dan umpama akan petunjuk daripada Allah. Cahaya itu adalah umpama petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu makna yang pertama. Okey. Kemudian cahaya juga boleh memberi makna Al-Quran. Al-Quran mengajar tentang apakah yang Allah suruh dan apakah yang Allah larang. Lalu cahaya boleh memberi makna petunjuk dan juga boleh memberi makna akan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan seterusnya. Firman Allah, adakah sama seperti, adakah sama seperti, kan adakah tu kembali pada awal, adakah, awaman, adakah. Lalu adakah orang yang pertama ini, sama seperti siapa? Man, orang, mathaluhu, yang serupa dengannya, fi zulumat, berada di dalam kegelapan yang begitu gelap. Firman Allah, laisa, Allah tegaskan, laisa, tidak akan, bikharij, dia keluar, minha, daripada kegelapan tersebut. Keadaan tu punya gelap sampaikan dia tak nampak apa-apa. Tangan dia sendiri tak nampak, dia punya badan sendiri dia tak nampak. Punya gelap, inilah keadaan orang yang kedua. Gelap sampaikan dia tak boleh bergerak, tak boleh keluar daripada tempat tersebut. Lalu Allah tanya soalan, Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itu dalam tafsir Al-Wasit disebut, maka pada ayat ini Allah menerangkan perumpamaan yang sangat hebat, yang sangat jelas, tapi dalam bahasa yang mudah untuk menggambarkan keadaan orang yang beriman dan juga orang yang kufur. Apakah keadaan orang yang beriman? Pada waktu itu dia bukan sekadar bernyawa, tetapi pada waktu itu dia mempunyai cahaya. Dengan cahaya itu, yamshi bihi finnas, dia boleh bergerak ke mana-mana yang dia suka.
di kalangan manusia. Dia tak akan masuk ke dalam lubang. Dia tidak akan terlanggar tiang. Dia tidak akan tersadung. Dia tidak akan langgar manusia. Tak ada. Dia boleh bergerak dengan bebas. Dan kemudian siapakah golongan yang kedua? Pada waktu itu adalah orang yang berada dalam kegelapan. Kegelapan yang begitu gelap Allah gambarkan, laisa bikharijin minha. Dia tidak akan keluar daripada kegelapan tersebut. Maka apakah maksud perumpamaan ini? Lalu pada ayat ini Allah sebenarnya memberi amaran. Yang pertama, Allah memberi amaran. Wahai orang-orang Islam, wahai orang-orang yang beriman, maka janganlah kamu sesekali ikut akan kata-kata orang Quraisy Mekah. Janganlah kamu terpedaya pada waktu itu dengan kata-kata orang yang tidak beriman. Yang mana pada waktu itu mereka mengajak kamu untuk buat ini, mempertikaikan apa yang kamu lakukan daripada ini, lalu kamu ikut. Kan kita dah baca dalam sababun nuzul, ada beberapa orang daripada kalangan orang yang baru masuk Islam, dia bertanya kepada Nabi SAW tentang kenapa bangkai tak boleh makan. Padahal bangkai itu siapa yang matikan dia? Allah. Bukankah itu seolah-olah Allah sembelih binatang tadi? Lalu binatang yang kita sembelih halal, binatang yang bangkai maka haram. Bagaimana? Mereka pertikaikan. Pada waktu itu mereka bukan pertikaikan, mereka bertanya akibat dihasut oleh orang-orang musyrik Mekah. Maka sebab itu Allah memberikan penegasan pada ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, maka janganlah pada waktu itu kamu patuh dan taat kepada orang-orang yang tidak beriman. Jangan terpedaya dengan kata-kata mereka. Perbezaan dia sangat ketara. Kamu adalah umpama yang manusia yang boleh bergerak kerana kamu faham. Kamu ada petunjuk, kamu ada bimbingan. Maka ikut sahaja cahaya tu. Dan pada waktu itu jangan ikut kepada orang yang berada dalam kegelapan. Orang yang berada dalam kegelapan tu dia mungkin cakap, engkau nanti jangan pergi jalan tu, engkau pergi jalan ni, engkau jangan lalu kat situ, engkau lalu kat sini. Kenapa nak ikut cakap dia? Dia sendiri tak boleh keluar daripada kegelapan itu. Dia sendiri terpaksa berada dalam kegelapan. Dia tak boleh bergerak. Dia terpaksa berada di situ kerana kegelapan yang Allah gambarkan dia tidak boleh keluar. Tapi kita nak ikut orang macam tu. Kita nak percaya kata-kata dia. Lalu banyak pada zaman kini nak percaya kata-kata mereka, pandangan mereka bahawa aurat tak perlu begini. Kemudian nak percaya kata-kata mereka, sebenarnya umat Islam tak sepatutnya begini. Contohnya pelacuran patut dihalalkan. Al-a'yadzubillah. Pada waktu itu, kenapa nak tegur orang yang melakukan zina dan sebagainya? Itu adalah urusan dia dengan Allah. Al-a'yadzubillah. Maka ini semua adalah pemahaman-pemahaman untuk pada zaman kita menjadikan menjadikan manusia itu liberal. Pada manusia itu pada waktu itu berubah pemahaman dia, dan yang sangat menyedihkan banyak orang Islam yang ada pada waktu itu Al-Quran turut percaya pada kata-kata orang yang tidak Islam. Pada waktu itu orang-orang yang tidak beriman. Maka Allah berikan perumpamaan. Kenapa perumpamaan ini diberikan? Litanfir, untuk menjadikan pada waktu itu orang-orang Islam tidak ikut dan mentaati orang musyrik. Selepas daripada Allah Subhanahu wa taala menegaskan yang mana mereka ini tidak patut diikuti kata-kata mereka tentang agama, tentang Islam dan juga tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perumpamaan dia. Firman Allah, adakah waman dan orang yang kana adalah dia maita, pada waktu itu mati tidak bernyawa, fa'ahyaina, lalu kami kurniakan kepadanya kehidupan, fa'ahyaina waja'alna lahu nura, kami jadikan untuknya cahaya. Dengan cahaya itu yang adalah sebenarnya petunjuk. Yamshi, dia boleh berjalan. Bihi, dengan cahaya itu. Finnas, di kalangan manusia. Maka Allah tanya, adakah orang ini boleh sama? Iaitu, adakah dia boleh ikut? Kaman, seperti orang yang pada waktu itu perumpamaannya adalah fi zulumat,
dia berada dalam kegelapan. Begitu gelap, laisa bi kharijin minha, dia takkan mampu keluar daripada kegelapan tersebut. Apakah pengajaran yang kita dapat? Pengajaran yang kita dapat daripada tamsilan ini adalah yang pertama, manusia itu ketika mana kita bercakap dengan dia, maka datangkanlah contoh untuk dia faham. Itu manusia. Sebab itu dalam Al-Quran begitu banyak tamsilan, begitu banyak contoh, dan juga pada waktu itu tamsilan. Begitu banyak. Ini salah satunya. Lalu kadang-kala bila kita bercakap dengan anak kita, mentang-mentanglah kita profesor pensyarah, kemudian bahkan mak dan ayah ada dua pensyarah, lalu ketika mana cakap dengan anak diberikan syarahannya, diberikan begini. Tidak. Selalunya manusia itu mudah faham adalah dengan perumpamaan. Dan kita nampak bagaimana mudahnya perumpamaan yang Allah bagi. Cuba bayangkan, kerana waktu itu yang mudah untuk manusia faham. Zaman kita mungkin kita kurang faham, kerana pada waktu malam pun macam siang, dengan cahaya lampunya, cahaya begininya, cahaya ininya dan sebagainya. Tetapi zaman dahulu bila malam begitu gelap, tak ada apa-apa, tak boleh pergi ke mana-mana, kerana pada waktu itu adalah sangat gelap. Maka perumpamaan yang sangat mudah pun adalah penting untuk manusia. Daripada sini kita belajar ketika mana nak berinteraksi dengan manusia, pentingnya pada waktu itu bawakan tamsilan yang mudah dipahami, perumpamaan yang mudah difahami, contoh-contoh yang mudah difahami. Lalu itu cara bercakap dengan manusia. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala bawakan begitu banyak tamsilan dan contoh di dalam Al-Quran, kitab yang mulia. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sepatutnya kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, sepatutnya pada waktu itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan petunjuk daripada Allah. Bukannya pada waktu itu turut percaya kepada kata-kata musuh-musuh Islam dan juga orang yang tidak beriman, terutamanya berkaitan dengan hukum ahkam kita. Maka jangan percaya. Kerana perumpamaannya takkanlah orang yang boleh berjalan dengan lampu yang dia ada, dia pula nak ikut kata orang yang tak boleh bergerak ke mana-mana kerana dia berada dalam kegelapan. Maka tidak masuk akal begitu. Tidak boleh difahami begitu. Maka sebab itu orang yang beriman, dia patut berpegang betul-betul kepada cahaya yang dia ada. Itulah Al-Quran, itulah petunjuk. Bukannya pada waktu itu dia berada pada keadaan yang berbeza. Bukan pada waktu itu dia berada pada keadaan berbeza. Dia ikut orang yang sesat. Dia ikut orang yang berada dalam kegelapan. Maka itu adalah pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat. Sebab itu Allah tegaskan, kamu ada cahaya, berjalanlah dengan cahaya. Jangan kamu ikut orang yang pada waktu itu berada dalam kegelapan. Punya gelap keadaan dia nak bergerak ke mana-mana pun tak boleh. Laisa bi kharijin minha. Dia tak mampu nak keluar daripada kegelapan itu. Maka pentingnya dalam kehidupan kita kembali kepada petunjuk yang Allah bagi daripada Al-Quran, daripada sunnah Rasulullah, daripada pandangan para ulama yang muktabar, supaya pada waktu itu kita tidak tersesat ketika mana berjalan di dunia yang sementara ini. Itu adalah pengajaran yang kedua. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kenapakah pada waktu itu orang-orang yang tidak beriman mereka berada dalam kegelapan? Kenapa Allah tak bagi juga cahaya padanya supaya dia boleh masuk Islam, supaya dia boleh beriman? Allah tegaskan sebenarnya pilihan mereka yang menjadikan mereka begitu. Sebab itulah firman Allah, kadzalika, yang demikian itu, zuyyina, telah dihiaskan, lil kafirin, kepada orang-orang yang kufur dan engkar, makanu, apa-apa yang adalah mereka ya'malun, lakukan. Maka di sini firman Allah Subhanahu Wa Taala, kan Allah gambarkan keadaan orang yang tidak beriman itu, mereka berada pada situasi dalam kegelapan. Lalu kenapa pada waktu itu Allah tak berikan cahaya pada mereka? Bukannya Allah tak berikan cahaya pada mereka. Mereka sebenarnya dah selesa dalam kegelapan mereka.
dah selesa dalam kegelapan. Pada waktu itu dah gembira dalam kegelapan. Dia tak nak. Contohnya, orang yang mana pada waktu itu dah selesa dalam sesuatu keadaan. Orang lain nampak dia macam susah je hidup. Macam keadaan dia tak selesa je hidup. Tapi dia selesa je dalam keadaan begitu. Dan dia tak nak berubah keadaan dirinya. Kalaulah dia nak berubah berbeza. Dia tak nak berubah. Dia gembira dengan situasinya begitu. Maka Allah gambarkan sebenarnya orang-orang yang kufur ini, orang-orang yang tidak beriman ini, pada waktu itu mereka dihiaskan. Apa maksud hias? Nampak cantik. Lalu manusia itu bila nampak sesuatu cantik, bila sesuatu itu nampak indah, adakah dia nak tinggalkan? Jawapannya tidak. Jawapannya pada waktu itu tidak. Dia akan suka dengan tempat itu, keadaan itu, suasana itu. Walaupun masyarakat luar nampak ianya teruk, nampak ianya adalah tak elok, tetapi baginya zuyyin, dihiaskan, dicantikkan. Lalu apakah yang menjadikan manusia itu nampak benda yang buruk cantik, maksiat cantik, dosa cantik, perkara yang Allah murka cantik, yang semua ini adalah umpama ibarat kegelapan? Apakah yang menjadikan semua ini nampak cantik? Makanu ya'malun, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Disebabkan perbuatan mereka sendiri. Perbuatan mereka sendiri. Lalu daripada sini apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Manusia itu bila dia tak bertaubat daripada maksiat dan dia sombong pada waktu itu untuk bertaubat di atas maksiat, maka pada waktu itu amalan-amalan jahat yang umpama kegelapan yang sangat gelap tadi, ianya akan nampak indah dan cantik. Dan manusia bila nampak sesuatu itu indah dan cantik, maka dia takkan tinggalkan. Dia takkan tinggalkan. Maka daripada sini pengajaran yang kita dapat adalah akan tiba pada manusia itu satu masa bila dia tidak bertaubat daripada maksiat dan dosa, dia akan rasa seronok dengan maksiat dan dosa yang telah sebati pada hati dan jiwa. Dia akan rasa seronok. Al-'iyadzubillah. Moga Allah pelihara saya dan setiap daripada kita. Sebab itu indahnya perkataan yang Allah guna, zuyyin. Dah dihiaskan, dah nampak cantik dah kepada mereka akan apa yang mereka lakukan. Kenapa? Dan itulah yang kadang-kala kita nampak, orang ni kenapa dia cakap macam ni? Adakah dia tak takut dosa? Ya, memang dia tak takut dosa. Bahkan dia rasa indah dosa yang dia lakukan. Mungkin pada waktu itu orang ni kita akan kata, kenapa dia buat macam ni pada mak dan ayah dia? Adakah dia tak takut dosa? Al-Quran sebut zuyyin. Pada waktu itu, ya, memang dah dicantikkan perbuatan dosa. Ada orang dipukul mak dan ayah dia. Ada orang pada waktu itu dia dera anak-anak dia. Ada orang pada waktu itu melakukan ini dan ini. Kita manusia biasa kadang-kala, kenapalah dia buat macam ni? Adakah pada waktu itu dia tak rasa bersalah? Adakah pada waktu itu dia tak rasa begini? Selain daripada dosa-dosa lain seperti arak, seperti zina, seperti mencuri, seperti apa pun. Apa contohnya lawan pada ibu bapa, tak taat pada ibu bapa. Hakikatnya kenapa? Firman Allah Subhanahu wa taala, zuyyin. Apakah maksud zuyyin? Zuyyin maksudnya dihiaskan. Dosa yang umpama kegelapan yang tak selesa. Mana ada manusia selesa duduk dalam gelap yang dia tak boleh keluar daripadanya. Tetapi dosa yang pada waktu itu Allah umpamakan seperti zulumat, seperti kegelapan. Manusia itu dia dah seronok dengan kegelapan tadi, dengan dosa tadi. Dia dah seronok, dia dah gembira, dia dah suka. Kenapa? Zuyyin, dia dah nampak indah, dia dah nampak cantik. Dan kenapakah dia buat begitu? Firman Allah, ya'malun, kerana perbuatannya sendiri. Bila seseorang manusia itu berterusan buat dosa, tak bertaubat, maka dia akan selesa dengan dosa yang dia buat. Moga Allah pelihara dan jaga kita. Kita tak nak menjadi seperti yang Al-Quran sebutkan, zuyyin, dicantikkan, diperhiaskan dosa yang dilakukan. Kita tak nak dan tak nak begitu. Moga Allah pelihara dan jaga. Lalu ini pengajaran yang ketiga dan ini yang menakutkan.
Lalu kadang-kala kita sepatutnya rasa kasihan, bukan benci kepada orang yang melakukan dosa. Hakikatnya banyak orang yang bila melakukan dosa, dia dah tak anggap itu dosa. Dia anggap itu indah, dia anggap selesa, dia anggap cantik. Pengajaran yang kita ambil daripada ayat perkataan Zuyyin tadi. Dan kenapakah dosa tu nampak cantik bagi dia? Makanu ya'malun, disebabkan perbuatannya sendiri. Moga Allah pelihara dan jaga. Moga Allah sentiasa bimbing kita seperti mana cahaya yang Allah terangkan pada ayat ini. Moga Allah menjadikan kita tidak pada waktu itu patuh dan taat kepada ajakan-ajakan syaitan dan juga musuh-musuh agama Allah. Moga Allah lindungi kita, ahli keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Lalu inilah beberapa perkongsian yang kita dapat kongsikan pada pagi ini. Kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join, mohon jasa baik untuk bantu share dan kongsikan. Kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join, mohon jasa baik untuk join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Lalu kepada yang belum join, minta join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Pada pagi ini tak ada perkongsian marhaban ya Ramadan sebab saya ada program, ada kelas, saya sendiri belajar, lalu tak ada perkongsian pada pagi ini. Lalu mohon maaf, kita jumpa petang nanti dalam program Hamba Ilahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.